Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pagi yang mulia ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk yang ke-11, ayat yang ke-21. Ayat 21 bagi jemaah yang memegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 382. 382. Kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Itulah beberapa ayat yang menceritakan kepada kita tentang suasana keadaan orang-orang kafir, musyrik ketika kegawatan dan selepasnya. Waktu gawat macam ni, selepas gawat apa jadi? Kita tengok satu persatu ayat. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrum fi ayatina. Allahu akbar. Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat sesudah mereka ditimpa suatu kesusahan. Maknanya waktu dia sudah dapat rahmat, ba'da dharra, lepas daripada dia susah. Mula-mula susah dulu, kan? Kemudian selepas dia selamat. Dalam keadaan takut, selamat. Apa keadaan dia? Jadi ayat ini para jemaah sekalian
Dari sudut munasabah susunan ayatnya, dalam CD yang lepas kita dah bincang tentang bagaimana orang kafir minta dengan Nabi mukjizat lain. Tak mau dah Quran ni. Quran ni tidak selesa. Quran ni tidak selari dengan kehendak nafsu kita. Buat mari ayat lain. Maka Nabi menafikan bahawa bukan aku yang reka ayat. Macam mana aku nak bawa ayat lain? Aku hanya penyampai. Wa ma 'alaika illal balagh. Aku hanya menyampai. Maka Allah Ta'ala gambarkan kepada kita tentang bagaimana sikap Allah terhadap hamba-hamba dia. Sama ada orang mukmin ataupun orang kafir. Jadi dalam ayat ini, wa iza azaqna an-nasa rahmatan, apabila kami memberi rahmat. Jadi para ulama bincang tentang apa makna rahmat di sini. Macam-macam. Setengah ulama tafsir kata ayat al-kauniyah. Benda yang berlaku dalam dunia ni. Bencana kau apa dia, ribut apa benda. Itu satu. Ada yang mengatakan hujan tak turun. Mana kalau kemarau panjang, marilah merayu dia kepada nabi-nabi. Kalau umat ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan. Yang pentingnya apa sajalah kesusahan yang menimpa. Apa saja kesusahan yang menimpa, apa kerana dia? Iza lahum makrun fi ayatina, mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarinya. Masya Allah. Ibarat orang kata macam tolong lepaskan anjing tersepit di celah pagar, kan. Masa dia sepit kat moyok, lepas kita lepas mari, tekan balik kita. Itu waktu dia takut, waktu dia susah, kembali kepada Allah. Bila dia senang, kapi balik. Buat perancangan jahat. Tengok nota di bawah, 316. Yakni, di antara tabiat semula jadi manusia, bukan sahaja tidak bersyukur akan rahmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, sesudah mereka menderita kesusahan. Ini rahmat Allah Ta'ala mari. Bahkan juga mereka tergamak menentang keterangan-keterangan perintah Allah serta menjalankan tipu daya untuk mengingkarinya. Masya Allah. Kalau sekak dia diam, kita kata boleh tahan. Lawan terus. Bangkit semula, kata orang sekarang. Bangkit semula, kan. Tengok nota lagi. Menurut riwayat hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa kaum kafir musyrik di Mekah telah mengalami musim kebuluran, kemarau, lapar. Lalu mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga mereka terlepas dari bahaya kebuluran itu. Mari jumpa Nabi Muhammad, orang baik, orang macam-macam dia puji Nabi, minta doa. Dia tahu pun Nabi kita ni mustajab doa. Sepatutnya dia beriman lah. Tapi apa boleh buat? Doa tu untuk kegunaan dunia saja. Ini bahaya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa memohon kehadrat Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya hilang bahaya yang mengerikan itu. Tiba-tiba mereka berbalik semula, mendustakan ayat-ayat Allah dan memusuhi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Dia langgar balik, kan? Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan dengan perkataan makra. Apa makna makra? Dengan perkataan perbuatan yang tidak baik. Itu dia panggil makra, mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah disebut itu. Ada ulama tafsir mengatakan nikmat itu hujan. Maknanya setelah kemarau panjang, kebuluran mereka turun hujan. Dalam masalah hujan ini, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di Al-Hudaybiyah di Mekah. Cerita ini dibawa oleh sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia kata, kebetulan malam tadi hujan. Di Hudaybiyah ni, malam tu hujan. Selesai daripada solat subuh, Nabi kita berpaling kepada para jemaah. Nabi tanya, hal tadruna maza qala rabbukum? Sahabat semua, kamu tahu apa yang telah difirman oleh Allah Ta'ala kepada kamu? Sahabat-sahabat ni sudah beradab dengan Nabi. Mereka akan jawab,
Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dengan Rasul yang maha mengetahui. Qal, Allah Ta'ala berfirman, asbaha bin ibadi mu'minun bi wa kafirun. Berpagi-pagi ni, hamba aku ni beriman dengan aku dan dia kafir. Siapa dia kata mutirna bi fadlillahi wa rahmati, hujan ini turun dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan limpah kurnia Allah, maka orang itu beriman dengan aku, kufur dengan bintang. Siapa dia kata mutirna binaui kaza wa kaza, siapa dia duk kata hujan ni kerana sebab bintang ni, kerana tu, kerana ni, tempat kita ni kalau setengah tu tak main bintang, kerana tok bomo tu, tok ayah ni, maka orang tu kafir dengan aku, beriman dengan bintang. Ini ayat ini, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafzu li Muslim. Maknanya kita dalam masalah nikmat Allah Ta'ala jangan sandar kepada orang lain, kena sandar kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Dulu kita dengar orang ceramah dah, oh kitalah yang memberi rezeki, kitalah yang memberi. Sebenarnya kita pembahagi saja yang memberi rezeki kepada kita, Allah. Jangan duduk sandar tak terkalu. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut mereka itu makrun fi ayatina. Oh, maknanya kafir ni cepat sangat dia punya membuat perancangan, menentang balik, lupa dia. Maka Allah peringatkan kepada kita, qulillahu asra'u makra, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih cepat melakukan rancangan menentangnya. Mu jangan duduk bangga, jangan sombong. Allah lebih cepat perancangannya daripada kamu baru nak rancang. Perancangan Allah Ta'ala sudah rapi. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya utusan kami, malaikat utusan kami, malaikat utusan kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya kamu yang kamu jalankan itu. Tipu daya hak membuat tu tak usah duduk rasa hebat sangatlah. Kan? Kita hari ni kita kena banyak kembali kepada sunnatullah dalam menentukan perkara-perkara ini. Kita kadang-kadang nak jauh daripada Allah, kita tak sandarkan bala bencana itu kepada perancangan yang telah Allah Ta'ala susun. Kita lebih pergi kepada mana? Kepada konspirasi, kepada perancangan jahat. Kalau nak kira konspirasi, manusia ni lama dah rusak binasa habis dah kita ni. Tapi oleh kerana perancangan Allah Ta'ala tu kita letak di hadapan, maka kita mengatakan kita yakin dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, dengan kita mengambil sebab langkah-langkah berjaga-jaga. Baik, kita pergi kepada ayat 22, bagaimana sikap orang kafir ketika susah. Ayat 22. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah lah yang menjalankan kamu di darat dan di lautan, dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan. Masya Allah. Di zaman dulu atas darat ni orang naik unta, naik kuda, naik himar, dongki kan. Atas laut kita naik kapal, naik bahtera. Sudah lama orang menggunakan laut kan. Kapal-kapal ni zaman Nabi Nuh sudah ada. Mari zaman kita pula pakai ada jual di kapal Nabi Nuh pula. Percaya manusia ni beli beratus-ratus. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Cukup-cukuplah para jemaah sekalian memperbodohkan akal masyarakat. Kita cari dengan yang jelas. Maka Allah gambarkan di sini, di antara ayat 21 tadi, Allah gambarkan manusia ni bila dia lepas susah, dia engkar balik. Tengok ni. Tuhan nak tunjuk kita dari sini bagaimana susahnya keadaan orang kafir. Wajarayna bihim, dalam ayat ini, wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha. Allahu Akbar. Sehingga apabila kamu berada dalam bahtera, dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik. Masya Allah. Birihin tayyibatin. Makna angin yang biasalah. Angin ke arah timur, ke arah barat. Kita pun happy. Naik layar tu berjalan dia dah. Tiba-tiba ja'at harihun asifun. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang kepadanya angin ribut yang kencang. Gelombang mari.
Waja'ahumul mawju min kulli makan. Allahu Akbar. Dah langit ribut mari. Dan mereka pula didatangi oleh ombak yang menimpa dari segala penjuru. Angin ribut, ombak mari pula. Apa jadi? Dia panggil berhala. Dia panggil tok ayah dia. Dia panggil apa-apa persembahan dia. Puak ni Allah Ta'ala gambar dengan puak kafir ni. Bila jadi macam ni, da'awallaha mukhlisina lahuddin. Allahu Akbar. Bila jadi lagu ni, ombak gelombang kuat, angin ribut mari, laut bergelora, maka pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata. Allah gambarkan. Sebab satulah setengah ulama ni mengatakan puak kafir ni, dia dari sudut rububiyahnya dia tahu ada Allah. Sebab tu dia doa panggil Allah. Dia tak panggil dah berhala, dia tak panggil. Kecuali puak Syiah. Puak Syiah ni dia bukan panggil Allah, dia panggil Husain. Jadi kita ni ahli sunnah jangan duk panggil benda-benda yang pelik-pelik. Kalau duk main madak dia Husain, tu Syiah. Kita ni biar ada madak, kitanya madak ya Allah. Ya Allah, minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Apa doa dia? Tengok dalam ayat Quran Tuhan kata, da'allaha mukhlisina lahuddin, doa dengan penuh ikhlas. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Allahu Akbar. Mereka mengikhlaskan kepercayaan mereka kepada Allah semata-mata sambil merayu dengan berkata, demi sesungguhnya jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kalau Allah selamatkan kita dari bahaya ini, kami tetap akan menjadi orang yang bersyukur. La nusyrik bika syai'an fi ibad. Kami tak akan syirik lagi. Kita akan jadi manusia yang taat. Ketika dia mana? Ketika susah. Suatu kisah ni menarik ni. Kisah yang berlaku kepada daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada hari pembukaan kota Mekah. Tanda cerita ni menarik. Hari pembukaan kota Mekah bila Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi SAW telah memberi keamanan kepada semua Quraisy yang menentang dia. Man dakhala darahu fahuwa amin. Siapa dia masuk rumah dia aman. Siapa dia masuk dalam masjid aman. Siapa dia pergi masuk rumah Abu Sufyan aman. Kecuali 4 orang ini, Nabi kata, uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Jumpa 4 orang ni, pancung, walaupun mereka sedang bergantung di kelambu Kaabah, sebab terlalu jahatnya mereka. Tanda nama. Yang pertama, Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, anak bos besar. Wa Abdullah bin Khatal, wa Maqis bin Dubabah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Nabi kata 4 orang ni bergantung di kelambu Kaabah, uqtulu, bunuh. Tak ada lagi penghormatan kepada mereka kerana mereka terlalu jahat. Habis pakat lari ya. Dia tahu nama dia sudah disebut, dia tahu sekarang ini Nabi sudah berkuasa, dia lari habis. Sebelum dicekup oleh polis-polis di Mekah, kalau zaman kita gini kak, sebelum dicekup oleh SPRM kan, dicekup oleh pihak penguasa, lari. Ikrimah, kita ambil kisah Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal ni rakibal bahra, naik laut, nak lari daripada Mekah. Minta nama dia dibunuh ni. Takdir Allah Ta'ala, dia tengah di lautan, fa asabathum asifun, mereka telah kena gelombang, ombak besar. Faqala Ikrimah pun faqala ashabus safina, kapten kapal bagi tahu, akhlisu, semua di atas kapal ni ikhlaskan hati kamu, fa inna alihatakum la tughni ankum syai'a. Tuhan kamu, berhala kamu, apa yang untuk nenek kamu tidak boleh memberi apa-apa kepada kamu. Kamu ikhlaslah minta dengan Allah yang Maha Berkuasa. Masya Allah.
kafir buat ini. Tapi dia tahu ada Allah. Faqala Ikrimah pun berdoa, wallahi la in yunajjin la in yunajjini, ya Allah, sekiranya engkau selamatkan aku daripada laut ini, dengan ikhlas, maknanya tak ada siapa yang boleh menyelamatkan aku lain daripada Allah, maka dia pun berjanji, Allahumma inna laka alayya ahdan, ya Allah, aku berjanji denganmu, in anta afaitani mimma ana fi, andainya sekiranya engkau selamatkan aku daripada gelombang ini, tak mati dalam laut ni, an atiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta ada'u yadi fi yadihi fal ajidannahu afuwan kariman. Karena aku akan balik pergi jumpa Muhammad, aku akan letak tangan aku di tangannya, dan aku akan dapati Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemaaf, seorang yang pemurah. Tak lama dia bermunajat, gelombang berhenti. Ikrimah bin Abi Jahal selamat. Dia balik ke Madinah, pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah masuk Islam. Aslama, masuk Islam. Nabi sambut dia, marhaban bil muhajiril selamat datang dengan pengembara yang melarikan diri, balik semula ke Madinah. Dan alhamdulillah, Ikrimah selepas daripada itu menjadi salah seorang daripada penglima Islam yang hebat. Di sinilah kata di para ulama Islam bahawa kuasa doa itu sangat besar. Orang kafir pun kalau dia berdoa, orang kafir kalau dia berdoa ketika dia sudah putuskan hubungan dia dengan makhluk, dia betul-betul tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla, pada saat itu Allah akan kabulkan doa mereka. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun kafir, tapi oleh kerana dia sudah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, dia putuskan hubungan dia dengan segala makhluk, maka pada waktu itu Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita orang Islam? Kenapa kita tidak mau berdoa kepada Allah? Kenapa kita tidak mau mengangkat tangan tadarru' ila Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara yang kita hadapi dalam hidup kita ini? Masih lagi pergi mencari itu, cari ini. Kita kata jangan sekali-kali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kena ingat bahawa hidup kita ni dalam suasana yang sentiasa terikat dengan Allah Azza wa Jalla, jangan duk ikat dengan lain. Sebab itu kata di para ulama Islam, akidah kamu apa yang terlafaz di awal mulut kamu, akidah kamu apa yang terlafaz di awal mulut kamu, kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kita ni bila kita susah, Allah, itu maknanya dalam hati kita tu ada Allah. Tapi kalau kita apa-apa susah, kita duk teringat ke bomo, kita duk ingat ke kubur-kubur keramat, kita duk ingat ke benda-benda ni, mana itulah kepercayaan yang ada dalam hati kita. Ingat, akidah kita, kepercayaan kita, apa yang terkeluar, awal yang terkeluar daripada mulut kita. Itu. Maka kita kena letak di situ. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya, ayat 23. Allah gambarkan di sini, فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Allahu Akbar. Kemudian bila sahaja Allah menyelamatkan mereka dengan serta-merta meringankan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar, mereka merebakkan. Makna bila selamat, dia sebarkan balik kejahatan di atas muka bumi. Allahu Akbar. Itulah perangai manusia. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum.
Wahai manusia, sesungguhnya kederhakaan kamu itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Derhaka yang membuat bukan menyusahkan Tuhan, menyusahkan kamu. Allah Ta'ala tak memberi kesan apa-apa, kan? Dengan kederhakaan itu, kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi yang sementara ini. Bolehlah kita. Mata al-hayatid dunia, boleh merasai hidup atas dunia yang sementara. Thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu, maka kami akan memberitahu kepada kamu akan apa yang kamu telah lakukan. Jadi para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Manusia ni, dosa hak mu buat atas kepalamu akan naik. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Allah. Tidak ada mana-mana dosa yang selayaknya Allah Ta'ala segerakan tindakannya ke atas orang itu dalam dunia ini sebelum dosa, sebelum bencana, bala, azab di akhirat. Daripada apa? Minal baghi. Tengok dalam ayat Tuhan kata, innama baghyukum, kejahatan kamu. Yang kamu buat itu, dia akan balik semula kepada atas kepala kamu. Dalam ini kata apa? Innama baghyukum, perbuatan derhaka di bumi ini. Kan? Hak membuat derhaka kejahatanmu ni, Allah Ta'ala balas di atas dunia. Satu lagi yang kita bimbang, wa qati'atir rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim sama-sama keluarga, Allah balas atas dunia cash. Membalasnya mak ayahmu, anak-anakmu tunggu untuk menerima pembalasan daripada anak-anakmu. Na'udzubillah. Sebab itulah kita ni kena insaf. Kalau anak-anak kita kerah kepala tak dengar kata, kembalilah kepada Allah. Ada dosa kita dengan ibu bapa kita yang kita tersalah. Anak-anak kita pun insaflah, kita nasihatlah kepada mereka. Kalau mereka tak mau, anak-anakmu kerah kepala, cengih kepada mak ayah esok, buat baiklah kepada ibu bapa ketika mereka masih hidup. Dua perkara ini, dosa yang Allah Ta'ala segerakan pembalasan. Al-baghyu wa qati'atir rahim. Qati'atir rahim makna hubungnya, putus hubungan silaturahim. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, beberapa perkara yang kita dapat daripada ayat ini bahawa doa orang-orang yang bermasalah, al-muttar dalam bahasa Arab, orang yang berhajat itu doa dia mustajab walaupun dia kafir. Kita jangan suka sangat nak menswasta-swastakan doa kita. Kita rasa berhajat, tadarru' ila Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, dengan air mata kita, dengan perasaan kita. Tak sama kita berdoa dengan kita suruh orang berdoa. Kan? Kita suruh orang berdoa dengan sampul kita. Ambil ustaz, tok ayah sampul. Dia nak berdoa tu mungkin dia buka sampul dulu tengok, banyak juga, tinggi sikit. Banyak ni ya, mungkin. Ada, bukan semualah. Ada yang ikhlas. Sebab itulah saya mendidik pelajar-pelajar saya supaya kalau orang susah mari minta tolong berdoa, doa selalu depan dia. Jangan ambil fulus, ambil duit dia. Dia dah lah susah. Orang tu mari susah, nak beli ubat pun tak cukup duit. Kita pergi ambil duit dia pula, kenapa? Kalau dia senang, dia sedekah. Sedekah ni pun salah satu daripada cara berubat. Itu tidak jadi masalah. Ni dah lah kawan ni susah, minta derma dengan orang, kita ambil pula duit dia untuk kita berdoa. Kita kata, la akhlisu ad-doa. Ikhlaskan doa, Allah Ta'ala mustajabkan doa, insya-Allah. Jadi dalam ayat ini, walaupun orang kafir Tuhan terima. Dalam siri yang lepas, bagaimana seorang etis mulhid, kan, Lawrence Brown, walaupun dia seorang mulhid tak percaya ke Tuhan, dia berjanji dengan Tuhan, kalau mu ada sembuhkan anak aku. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ja'atha rihun. Kita dah bincang dalam beberapa siri yang dulu, dalam surah-surah yang lain. Allah Ta'ala kalau nak bawa dia angin yang baik, maka dia akan sebut riyah. Riyah, mana riyah tu angin yang kecil-kecil. Itu sebab tu dia guna jamak riyah, kan.
Tapi kalau dia nak binasa, dia mari satu angin yang besar. Iz arsalna alaihim rihal aqim. Jadi kalau riyah, maknanya angin yang kecil. Spoi-spoi, angin comel lah. Kita dah sedar duduk ni, itu dia panggil riyah. Lepas tu ada riwayat kata Nabi kita doa, Allah bila tengok angin kuat, dia kata, ya Allah jadikan dia riyah, angin-angin yang kecil, jangan jadi rih, satu angin yang besar yang boleh meruntuhkan. InsyaAllah. Baiklah, tamat. Secara ringkasnya ayat kita berpindah kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-24. Bandingan hidup dunia. Dalam ayat ini Allah bandingkan hidup dunia itu dengan air. Kenapa? Tengok ayat ni. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها